Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wan Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Keriwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kelmarin berkenan berangkat bagi mempengerusikan mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN yang berlangsung di Ballroom, Bangunan Sekretariat ASEAN, Jakarta. Republik Indonesia mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Mu Double Martin. Mesyuarat diadakan di Bangunan Sekretariat ASEAN. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Semasa mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN berlangsung, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah ini adalah waktu yang penting bagi ASEAN untuk memajukan pembinaan komuniti ASEAN, membaik pulih keadaan daripada pandemik COVID-19 serta menangani perkembangan serantau. Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas sokongan negara-negara anggota ASEAN kepada negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun ini di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper. Selain itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan sokongan bagi penyediaan vaksin kepada penduduk-penduduk ASEAN melalui dana daripada COVID-19 ASEAN Response Fund. Dalam menghadapi ketidaktentuan masa hadapan, baginda seterusnya menekankan kepentingan bagi ASEAN untuk mengukuhkan kesepaduan dan sentraliti melalui usaha-usaha yang memfokuskan kepada rakyat dengan mengutamakan golongan belia bagi memupuk rasa kebersamaan terhadap komuniti ASEAN. Mengenai hal ehwal luar, baginda bertitah, ASEAN perlu meneruskan untuk mengambil pendekatan proaktif dan juga dapat dilihat sebagai peneraju proses termasuk mengadakan mesyuarat-mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN bersama Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat. Di samping itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengalulukan cadangan Sekretariat ASEAN untuk menerima permohonan United Kingdom bagi menjadi rakan dialog ASEAN dan mencadangkan untuk membantu United Kingdom bagi menjadi rakan dialog pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-54. Semasa mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyatakan negara-negara anggota ASEAN sentiasa mengikuti perkembangan di Myanmar dan pada masa yang sama menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN. Baginda menekankan bahawa kestabilan serantau adalah penting bagi keamanan dan kemakmuran yang lebih bermakna untuk rakyat ASEAN. Ke arah ini, baginda mengambil maklum mengenai hasil mesyuarat informal Menteri-Menteri Luar ASEAN yang berlangsung baru-baru ini yang menggesa semua pihak untuk memberhentikan keganasan melampau dan mencari jalan penyelesaian secara aman di Myanmar serta meneruskan usaha-usaha berkaitan di Rakhine State. Sehubungan itu, negara-negara anggota ASEAN bersedia untuk membantu Myanmar melalui mekanisme ASEAN dengan pihak pengerusi ASEAN dan Setiausaha Agung ASEAN sebagai perantaraan bagi semua yang terlibat berdasarkan kepada sejarah dan pengalaman terdahulu ASEAN dalam membantu Myanmar. Pada penghujung titah, baginda melahirkan penghargaan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan komen-komen membina, sumbangan positif dan idea-idea dalam hal tersebut. Baginda juga berharap agar semangat kerjasama rapat dan penyelarasan di antara negara-negara anggota ASEAN akan dapat diteruskan dalam menangani cabaran-cabaran sebagai sebuah keluarga dalam ASEAN. Selepas mesyuarat tersebut, satu kenyataan pengerusi mengenai mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN telah dikeluarkan. Mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN itu adalah merupakan satu pencapaian signifikan bagi ASEAN kerana ianya diadakan di Sekretariat ASEAN buat julung kalinya sejak penubuhan ASEAN pada 8 Ogos 1967. Juga kelmarin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Juga berangkat semasa kunjungan hormat tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Martin. Menyertai Tuan Yang Terutama Mr. Boy Tan Son, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Mr. Tran Van Son
Minister and Chairman of the Office of the Government, dan Mr. Nguyen Quoc Zung, Timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Penda Tupukamajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Semasa kunjungan hormat itu, Tuan Yang Terutama menyampaikan sokongan penuh Republik Sosialis Vietnam terhadap negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat deliverables yang diasratkan. Semasa kunjungan hormat yang merupakan pertemuan kali pertama bagi kedua-dua pemimpin, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam baru-baru ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama juga berbincang mengenai kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau yang berkepentingan bersama seperti perkongsian pengalaman dalam menangani pandemik COVID-19, mempertingkatkan perdagangan dan pelaburan serta kerjasama dalam bidang-bidang pertanian dan tenaga. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat balik meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia setelah selesai mempengerusikan mesyuarat pemimpin ASEAN. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat meninggalkan Hotel Persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Negara Brunei Darussalam dengan negara-negara ahli Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang lain menyokong agenda imunisasi 2030 iaitu strategi global WHO yang membayangkan sebuah dunia di mana semua orang di manapun mereka berada dan pada setiap peringkat umur akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada vaksin untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan mereka. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam pertusannya sempena sambutan Minggu Imunisasi Sedunia 2021. Sambutan Minggu Imunisasi Sedunia tahun ini disambut pada 24 hingga 30 April 2021 dengan tema Vaccines Brings Us Closer. Dalam pertusannya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menggariskan Kementerian Kesihatan komited dan akan terus berusaha untuk mengukuhkan lagi program imunisasi di negara ini yang merangkumi semua peringkat umur. Jelas Menteri Kesihatan lagi, negara Brunei Darussalam sangat beruntung kerana semua rakyat dan penduduk di negara ini dapat menerima perkhidmatan vaksin secara percuma daripada kerajaan. Program imunisasi kanak-kanak kebangsaan telah mencapai dan mengekalkan kadar liputan imunisasi kanak-kanak di tahap yang melebihi 95% liputan setiap tahun. Pencapaian itu membuktikan program berkenaan dan inisiatif pemberian vaksin di negara ini berkesan dan sangat penting. Ia juga boleh memberikan implikasi positif terhadap negara Brunei Darussalam dalam memberikan perlindungan atau pencegahan seawalnya bukan sahaja kepada seseorang individu, malah kepada individu-individu di sekelilingnya. Dalam pertusannya, Menteri Kesihatan juga mengingatkan semua peringkat masyarakat untuk bekerjasama membantu mengurangkan beban global penyakit-penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui pemberian vaksin. Ia sangat penting dan relevan, terutama sekali apabila negara sedang diancam oleh pandemik wabak COVID-19 pada ketika ini. Pengambilan vaksin COVID-19 merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19 dalam jangka masa sederhana dan panjang
Semakin ramai orang diberi vaksin, semakin tinggi tahap kekebalan penduduk negara ini terhadap penyakit sekaligus dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Menyentuh mengenai fasa pertama pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang sedang dijalankan, Menteri Kesihatan mengongsikan sebanyak 11,690 individu telah menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Jumlah tersebut masih di tahap yang rendah, oleh itu Kementerian Kesihatan sangat mengalulukan pelibatan orang ramai untuk sama-sama mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 mengikut fasa-fasa yang telah dimaklumkan. Orang ramai adalah dialulukan untuk mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 apabila tempahan untuk mendapatkan slot suntikan dibukakan menurut fasa-fasa yang telah ditetapkan. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, satu kes disahkan sembuh kemarin dengan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan 8 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 223 kes dengan 212 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. 575 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,164 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 394 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 119,466 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga maklumkan mengenai waktu operasi bagi pusat-pusat vaksinasi COVID-19 semasa bulan Ramadan. Berikut kita ikuti maklumat lanjut mengenainya. Lebih 260 orang anak yatim dari Mukim Sengkurung menerima derma pada majlis yang diadakan lewat petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung. Antara yang menyampaikan derma Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Johari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Ramesh Jiwatram Bawani, Pengurus Umum YMRM Enterprise. Sumbangan diharap dapat membantu perbelanjaan anak-anak yatim di bulan Ramadan ini dan menjelang Hari Raya nanti. Rombongan pegawai dan kekitangan Kementerian Hal-Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran yang berlangsung di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan selaku Ahli Majlis Agama Islam Brunei. Majlis diikuti dengan tadabbur Al-Quran oleh Awang Muhammad Nashid bin Superi, Pegawai Agama, Pusat Taqwa Islamiah dan Tadarus Al-Quran, bacaan tahlil serta doa arwah. Acara diselajurkan dengan penyampaian agihan zakat wang tunai berjumlah RM46,090 daripada Majlis Agama Islam Brunei untuk diserahkan kepada 75 orang ketua keluarga
dan 248 orang tanggungan yang terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin. Juga disampaikan wakaf dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berupa pembesar suara muda alih dan buku bagi kegunaan masjid berkenaan. Perkembangan mengenai kemajuan yang dicapai termasuk pelan pelaksanaan bagi tahun 2021, senarai projek 2020-2022 dan projek-projek keutamaan infrastruktur telah dilaporkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai kanan BIM Piaga, mesyuarat perancangan strategik. Mesyuarat juga memberikan beberapa panduan dan saranan antara lainnya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam melaksanakan projek dan inisiatif BIM Piaga dalam situasi norma baharu, mempertimbangkan teknologi hijau dan renewable energy. Diadakan secara maya, mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berbahagia, Dato' Ahmad Zamri bin Khairuddin, Pengarah Bahagian Perkembangan Serantau, Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut ialah Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat kali ini telah mengambil maklum penerangan yang disampaikan oleh pengerusi-pengerusi daripada 8 kluster BIM Piaga iaitu pengangkutan, pemudah cara perdagangan dan pelaburan, infrastruktur kuasa elektrik dan tenaga, agribisnes, pelancongan, persekitaran dan sosio-kebudayaan dan pendidikan. Negara Brunei Darussalam mengetuai 3 daripada kluster berkenaan iaitu pelancongan, infrastruktur kuasa elektrik dan tenaga dan sosio-kebudayaan dan pendidikan. Mesyuarat juga membincangkan tindakan lanjut berhubung dengan kerjasama bersama rakan pembangunan BIM Piaga dan persetujuan untuk mengadakan mesyuarat Menteri-Menteri BIM Piaga kali ke-24 dan mesyuarat berkaitan yang akan dipengerusikan oleh Republik Filipina dan seterusnya sidang kemuncak BIM Piaga kali ke-14 pada tahun ini yang akan dipengerusikan oleh Indonesia. Juga menyertai mesyuarat para pegawai kanan dan pengerusi kluster dari negara-negara ahli BIM Piaga Facilitation Centre, Asian Development Bank dan pengerusi Kaunsil Perniagaan BIM Piaga. Sukan. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi malam dan awal pagi tadi dengan 3 perlawanan. Liverpool terikat 1-1 dengan Newcastle United, West Ham United tewas di tangan Chelsea 0-1 dan Sheffield United menang 1-0 ke atas Brighton and Hove Albion. Sementara itu, 3 perlawanan berlangsung malam ini dan awal pagi esok, Wolverhampton Wanderers melayani kunjungan Burnley, Leeds United bertemu Manchester United dan Aston Villa menentang West Bromwich Albion. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.